أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita buka majlis dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا قرينا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon ke hadratmu ya Allah pada saat dan ketika ini agar engkau menerima segala doa dan permintaan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Angkatlah segala doa dan permintaan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami yang telah kami lakukan ya Allah, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa ibu yang melahirkan kami ya Allah, ayah kami yang kami berbendan berbentikan nama kami dengan namanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan mereka ya Allah, murahkanlah rezeki mereka ya Allah, panjangkanlah usia mereka dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, saat dan ketika ini andai ibu dan ayah kami telah pergi kembali ke hadratmu ya Allah,
maka lapangkanlah kubur mereka di alam barzakh saat dan ketika ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, bangkitkanlah ibu dan ayah kami pada hari akhirat nanti. Mudah-mudahan mereka dan kami semua ini yang berada dalam majlis ilmu ini agar dapat bertemu dengan baginda Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, syafaatkanlah kami daripada baginda Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tapakkanlah kaki kami ini ke dalam syurga-Mu yang mulia ya Allah. Walaupun kami merasa kami tidak layak menapak kaki kami yang hina ini, yang penuh dengan dosa dan salah silap ini ke dalam syurga-Mu ya Allah. Kan tetapi Engkau masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon agar Engkau menerima segala amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang kami makan dan minum rezeki yang halal dan tayyibah. Jadikanlah pekerjaan kami pekerjaan yang Engkau redha ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ahli keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami dan seluruh umat Islam sebagai hamba-Mu ya Allah. Terimalah segala doa permintaan kami. Jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang baik ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala kejahatan, musibah, penyakit yang berjangkit dan kematian yang menyakitkan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita saat dan ketika ini dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu kuliah selepas daripada Isyak. Alhamdulillah di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah atas segala nikmat, kurniaan, izin Allah taala, kasih sayang Allah taala, rezeki yang Allah berikan kepada kita, kasih sayangnya, limpah kurnianya, izinnya, inayah dia, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kehidupan di dalam rangka sebagai seorang Muslim, dalam rangka sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana Allah memberikan kepada kita duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, satu nikmat yang sangat besar. Kerana orang yang nak menuju ke syurga Allah, maka salah satu daripada jalannya dan jalan yang penting adalah merupakan jalan ataupun tariqah, yakni talabul ilm, iaitulah menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu ini adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang berada dalam jalan mujahadah fi sabilillah li talabil ilm, maka Nabi kata Allah akan mempermudahkan bagi kita untuk kita masuk ke dalam syurga
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, tajuk kita pada malam yang berbahagia ini adalah berkait dengan kisah sahabat, berkait dengan kisah salafus salih, kisah sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala redha, Allah kasihkan mereka, Allah jamin mereka, ditempatkan mereka itu di kalangan para nabi-nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin di kalangan mereka yang akan menduduki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu Allah redha. Sebab apa? Allah sayang mereka sebab Allah redha kepada mereka. Jadi tuan-puan sekalian, kita hari ini kita nak mendapat keredaan daripada Allah, maka kita kena mendapat kasih sayang daripada Allah. Kita nak Allah kasihkan kita, maka kita kena kasihkan, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memetik beberapa ayat Al-Quranul Karim di dalam Al-Quranul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita Muhammadur Rasulullah. Di antara ayat yang kita nak ambil adalah antaranya apa? Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Allah kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah kekasih Allah, pesuruh Allah, his messenger. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan baginda Nabi ini sebagai Sayyidul libni Adam, penghulu bagi segala anak Adam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala gelar dia sebagai kekasih Allah, kekasih Allah Ta'ala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, maka dengan ini kita apabila menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena merasa syukur, terima kasih, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat baginda kita mudah-mudahan akan mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala, akan mendapat pertolongan daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat kasihkan akan sahabat. Nabi begitu sayang, Nabi begitu kasih, Nabi begitu cinta akan sahabat-sahabat baginda ridwanullahu alaihim ajma'in. Mereka yang mengikuti kebaikan, mereka yang bersusah payah, mereka yang berkorban demi menjaga agama Islam, demi menjaga syiar Islam, demi menjaga ilmu, demi menjaga dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah di antara bintang-bintang yang bergemelapan dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan betapa Nabi sayangnya kepada mereka, dan Nabi mereka sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi circle mereka ini, mereka duduk dengan Nabi, mereka duduk dengan orang-orang yang hebat. Maka dengan itu apabila kita nak berhijrah, maka cara ataupun proses penghijrahan hendaklah bermula dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Berhijrah ini dia perlu ada suasana, perlu ada bi'ah, perlu ada waqi', perlu ada environment yang mana membawa kepada kita untuk kita berubah menjadi yang lebih baik. Kemudian environment, bi'ah ataupun waqi' yang mana menjadi faktor untuk kita lebih istiqamah dalam kehidupan kita. Sebab itu pentingnya circle, pentingnya kawan-kawan, pentingnya pasangan, pentingnya keluarga
yang membentuk kepada keluarga, rumah, baiti jannati, rumahku syurgaku. Ya, pentingnya hari ini untuk kita mencari sahabat-sahabat yang baik. Sebab itu apabila kita menyebut tentang sahabat baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada di antara mereka ini ada 6 sifat. Sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka mempunyai 6 sifat yang mana kita kena contohi mereka, kita kena ikuti mereka, kerana mereka ini ashabi kan nujum, kata Nabi. Mereka ini adalah bintang-bintang yang bergemelapan dalam hidup aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bintang-bintang ini adalah merupakan perhiasan pada malam hari, perhiasan pada cakrawala. Bintang-bintang digambarkan suatu ciptaan yang perhiasan yang cantik. Begitu juga dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat-sahabat ini memberikan kecantikan perhiasan kepada dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kena ada jamaah, kena ada kumpulan, kena ada jamaah, kena solat berjemaah, kena mengaji berjemaah. Ya tak? Kalau kita mengaji seorang-seorang, maka khawatir kita mengaji dengan syaitan, kita belajar dengan syaitan. Sebab itu kena belajar talaqi, berguru, berjemaah, mencari salasilah, mencari guru, muallim. Salasilah itulah yang berkat, yang membawa kepada salasilah sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bakal ahli syurga semua. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, di antara 6 sifat sahabat yang mana kita nak cerita tentang sahabat ini, maka kita kena kenal sifat mereka terlebih dahulu. Ada 6 sifat sahabat. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Kita nak kenal sifat sahabat. Siapakah sahabat? Mereka yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sama ada mereka itu tua ataupun muda ataupun dewasa ataupun kanak-kanak sekalipun, mereka ini hidup ketika mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna nama sahabat. Sahabat ni apa? Yang hidup pada zaman Nabi dan beriman dengan Nabi, dan mereka mati ataupun meninggal dunia, wafatnya mereka dalam keadaan mereka beriman, ataupun dengan erti kata lain, mereka beragama Islam. Itu makna dia sahabat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, dan mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini ada 6 sifat. Ya, yang pertama sifatnya adalah mereka ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepada mereka akan sifat ataupun akan satu keyakinan kepada mereka. Ya, sahabat ini orang yang paling yakin, orang yang paling confident dengan apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran, apa yang Nabi pesan di dalam hadis, apa yang Nabi sebut, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran. Orang yang paling yakin di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Subhanallah. Sebab itu tuan-puan sekalian, kita kena yakin dalam amal ibadah kita. Kita kena yakin dalam pekerjaan kita. Kita kena yakin dalam ilmu yang kita pelajari. Kita kena yakin dalam solat kita. Kita kena yakin dalam amal ibadah kita. Kita kena yakin dengan janji-janji Allah Ta'ala kepada kita. Kita kena yakin dengan janji-janji yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita.
Kerana Allah tidak memungkiri janji. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahil baginda menipu kita. Sebab itu kita kena yakin. Ya, orang yang paling yakin tuan-tuan sekalian adalah sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling yakin sekali dalam hidup mereka iaitulah yakin dengan janji Allah. Mereka tidak gundah gulana. Mereka tidak keluh kesah. Mereka senantiasa bersabar. Mereka yakin dengan janji Allah, yakin dengan hari akhirat, yakin dengan hari kiamat, yakin dengan adanya peristiwa pembalasan Yaumiddin, hari pembalasan. Mereka yakin dengan qada dan qadar. Miskin secara mana pun mereka tidak akan berganjak daripada akidah Islam. Miskin secara mana pun mereka tidak akan berpaling daripada agama Islam. Kaya secara mana pun mereka tetap akan berada dengan jalan-jalan orang yang saleh. Yakin mereka kaya, mereka bersedekah. Mereka miskin, mereka menadah, berdoa, mereka berusaha. Itulah sifat sahabat baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya doakan agar semua yang menonton diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, dikurniakan keluarga yang baik-baik, diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, sifat sahabat adalah yakin dengan janji dan daripada kalimah la ilaha illallah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sebaik-baik kalimah dalam hidup, dalam zikir, dalam kehidupan kita adalah kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebaik-baik kalimah, sebaik-baik zikir, sebaik-baik ingatan, sebaik-baik kunci, sebaik-baik sebutan adalah daripada kalimah kunci syurga. Apa dia? La ilaha illallah. Mengisbatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita dan menolak segala keyakinan-keyakinan yang datang daripada makhluk. La ilaha illallah, isbat Allah, nafi makhluk. Isbat Allah meletakkan bahawa Allah lah yang memberi, Allah lah yang mengambil, Allah lah yang memuliakan, Allah lah yang menghinakan kita, Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang memberi ujian, Allah lah yang memberi penyembuh, Allah lah yang memberi segala-galanya. Contohnya sekarang ini kita berada dalam keadaan susah, Allah yang bagi sebenarnya. Contohnya sekarang ni kita berada dalam keadaan yang senang, Allah yang bagi kesenangan. Jangan fikir bahawa senang itu kita yang usaha, tidak. Jangan fikir bahawa susah itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersama dengan hamba-Nya, tidak. Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang diuji dan mereka ini orang yang bersabar. Tuan-tuan dan puan-puan, sabar adalah sebahagian daripada iman. Innas as-sabru minal iman. As-sabru, sabar itu minal iman, sebahagian daripada iman. Tuan-tuan dan puan-puan, maka bersabarlah dalam kita menuntut ilmu,
bersabarlah dalam kita bekerja, bersabarlah dalam kita mencari rezeki, bersabarlah dalam kita berkeluarga, bersabarlah dalam kita bersahabat, bersabarlah dalam kita mendepani musuh, bersabarlah ketika mana kita hidup, bersabarlah sehingga saat kita nak meninggal dunia, bersabarlah kerana Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah kata apa? Wasta'inu, mintalah kamu kepada aku, dengan syarat apabila kita mengangkat tangan, maka kita kena memenuhi syarat-syarat orang yang meminta. As-sa'il, orang yang meminta, kena ada dua syarat. Yang pertamanya iaitulah kena sabar. Nah, tuan-tuan sekalian, minta sabar. Apa makna minta? Iaitulah kita memohon, berdoa, beribadah, kan kena sabar. Kita solat, kita kena ada, kita kena penuhkan, kita kena cukupkan rukun solat. Apa dia? Di antara rukun solat yang 13 itu, di sisi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, adalah dengan adanya tamakninah. Nah, kena ada tamakninah kita ni. Apa makna tamakninah? Berhenti sekejap, kemudian kita memulakan bacaan, memahami. Itu makna dia sabar. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? Wasta'inu, mintalah kamu kepada Allah, mintalah kamu kepada aku. Wa iza sa'alaka ibadi, sesungguhnya fa inni qarib, apabila hamba-hambaku, kata Allah, meminta kepada aku sebenarnya sungguh fa inni qarib, dekat dengan mereka. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala adalah orang yang senantiasa dia nak buat apa pun, dia akan berdoa kepada Allah. Sebab itu kita nak bangun tidur berdoa, kita nak makan berdoa, kita sudah makan kita ucap doa Alhamdulillah, kita nak pergi kerja berdoa, kita balik daripada kerja nak masuk rumah berdoa, kita nak masuk bilik air berdoa, masuk kaki kiri keluar kaki kanan, masuk ucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, minta kepada Allah dijauhkan daripada syaitan, lelaki, jantan dan betina. Sesudah kita masuk ke dalam tandas, maka kita bersugi, kita membersihkan diri dengan niat untuk kita nak beribadah. Ibadah bukan hanya semata-mata salat, bahkan ibadah juga kita bekerja, ibadah juga kita memasak kepada ahli keluarga, kita membasuh pakaian, kita mendidik anak-anak, kita menolong orang, kita menjamu makan, semua ibadah. Maka kena niat dengan niat ikhlas, iaitulah kerana lillahi ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di antara amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah yang pertama ikhlasun niyah, ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila kita niat kita betul, maka cara pun kena betul. Al-ghayah la tubarri'ul wasilah, matlamat kena betul dengan cara. Maka cara itu makna dia apa? Kaedah. Matlamat itu makna dia niat. Maka bila kaedah itu datang daripada mana? Datang daripada ilmu, datang daripada hadis, datang daripada Al-Quran, datang daripada alim ulama, datang daripada kitab-kitab. Sebab itu kita nak yakin dengan amal ibadah yang kita lakukan, maka hendaklah kita ini menuntut ilmu, kita mengaji, kita kena ada ilmu.
barulah kita akan yakin dengan janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul tak kenapa ilmu itu penting? Sebab bila mana kita lihat sebagai contohnya, ya, seorang pilot, dia nak membawa kapal terbang. Pilot, kita kata pilot ini ilmu dunia. Nak berjaya atas dunia pun kena ada ilmu. Pilot gaji besar, maka risiko dia tinggi. Maka dia kena ada ilmu yang orang lain tak ada ilmu tentang juru terbang. Jadi sebab itu gaji dia besar, sebab risiko dia tinggi. Dia berjaya di dunia. Itu perlu kepada ilmu, berhajat kepada ilmu. Kemudian golongan yang kedua, orang yang nak berjaya hari akhirat, orang yang nak masuk syurga, orang yang nak bina mahligai di akhirat esok, orang yang dia nak dapat syafaat daripada Nabi, orang yang nak selamat di dalam alam barzakh, orang yang nak selamat dia melepasi titian sirat, maka dia kena ada apa? Kena ada ilmu. Kedua-dua kena ada ilmu. Siapa yang nakkan dunia, kata Nabi, kata baginda, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang nak dunia kena ada ilmu. Siapa yang nak akhirat maka kena ada ilmu. Siapa yang nakkan dunia dan akhirat. Kita dua ni dia yang kita nak, dunia dan akhirat. Kita nak dunia dah ada dah atas dunia. Tapi tak lama, tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap saja hidup kita. Ada orang yang dia meninggal dunia sebelum dia pencen. Ada orang yang dia meninggal dunia sebelum dia masuk kerja. Ada orang yang dia meninggal dunia selepas pencen. Ada orang yang dia meninggal dunia apabila dia itu sebelum dia nak bekerja. Maka macam-macam lah cara dia. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita rezeki. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Allah bagi, Allah jaga semua. Tuan-tuan dan puan-puan, maka dengan sebab itu kita kena ada ilmu untuk kita nak selamat. Arti kata lain, kita nak berjaya di dunia dan hari akhirat. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi, dan mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kongsikan perkongsian kuliah kita, tazkirah kita selepas Isyak pada malam ini, agar perkongsian kita mendapat manfaat kepada kita dan mendapat manfaat kepada orang lain. Siapa yang berkongsi kebaikan, kata Nabi, maka dia akan mendapat kebaikan sebagaimana orang lain melihat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, sifat sahabat. Mereka ini yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Macam mana nak datangnya yakin? Kena ada ilmu. Macam mana nak datangnya yakin? Kena ada hubungan HDA, ya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bila kita berhubung dengan Allah, solat kita jaga, kita zikir kita jaga, kita solat sunat kita tambah lagi, kita hubungan kita kuat, kita faham apa itu Islam, kita mengamalkan hidup kita sebagai seorang Muslim, maka kita tidak akan takut dan sedih dengan selain daripada Allah. Kita hanya takut dan sedih dengan Allah Ta'ala, tetapi kita tidak akan sedih dengan dunia. Kita tidak akan sedih dengan miskin. Kita tidak akan rasa gundah, risaunya. Aku ni risau, kata dia. Sebab apa? Sebab tak ada gaji. Dia tak akan risau, dia akan usaha. Sebab dia yakin dengan janji Allah. Allah kata kena usaha, Allah akan bagi. Man jada wajada, kata hukama. Allah kata innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kata dia tidak ubah nasib sesebuah kaum, seseorang itu, melainkan mereka yang kena ubah.
Mereka kena usaha. Sebab itu Allah beri kepada kita akan akal. Allah beri kepada kita nikmat tubuh badan. Allah beri kepada kita sihat. Allah bagi kepada kita kelengkapan. Allah bagi kepada kita macam-macam, tuan-tuan dan puan-puan. Apakah alasan kita untuk kita tak mengaji? Apakah alasan kita untuk kita tidak berdoa? Apakah alasan kita untuk kita tidak beribadah kepada Allah? Sedangkan Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada hamba-Nya. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita muhasabah diri kita. Kata sahabat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena muhasabah diri kita. Letakkan tangan atas kepala sebelum tidur, maka kita kena hitung. Kita kena renung apakah yang telah kita lakukan hari ini. Apakah sumbangan kita kepada keluarga kita? Apakah sumbangan kita kepada ibu dan ayah kita? Apakah sumbangan kita kepada agama Islam? Berapa banyakkah salat yang kita lakukan? Berapa banyakkah selawat yang kita selawatkan kepada baginda Nabi kita? Fikir, tafakur. Banyakkan kita menangis, banyakkan kita muhasabah, banyakkan kita fikir tentang kematian. Sebab apa kita kena fikir tentang kematian? Sebab Nabi kata, orang yang bijak, orang yang paling cerdik adalah mereka yang senantiasa ingat akan kematian. Mereka yang senantiasa muhasabah diri mereka, dan mereka ingat mati dan beramal untuk kematian hari-hari selepas mereka tidak ada lagi di atas muka bumi Allah. Lalu mereka buat apa? Mereka banyakkan salat, mereka banyakkan zikir, mereka banyakkan bersedekah, mereka banyakkan selawat, mereka banyakkan tolong orang, mereka banyakkan menangis, mereka banyakkan muhasabah, mereka banyakkan mengaji, mereka banyakkan membaca Al-Quran, mereka membanyakkan istighfar, mereka membanyakkan tasbih mereka, mereka memperbanyakkan takbir mereka. Mereka inilah orang yang akan selamat pada hari akhirat nanti. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah dia akan membalas segala perbuatan yang kita lakukan. Al-Muntaqim, Allah itu sifat dia membalas. Allah Maha Adil, tuan-tuan. Kita buat apa, Allah akan balas. Kita buat baik, Allah akan balas kebaikan. Kita buat mungkar, na'udzubillah, Allah balas dengan azab dia. Sebab itu Allah panjangkan usia kita untuk kita perbanyakkan amal ibadah kita, dan kita bertaubat di atas dosa-dosa kita. Maka Allah dengan sifat dia yang maha penyayang, Allah memberikan keampunan kepada hamba dia. Innallaha ghafurur rahim. Allah sayang kepada kita. Buktinya Allah masih hidupkan kita. Allah sayang kepada kita. Buktinya Allah ambil nyawa kita sebelum kita ini banyak lagi dosa. Allah sayang kepada kita. Buktinya Allah bagi kepada kita hidayah. Allah sayang kepada kita. Buktinya apabila kita buat dosa, Allah bagi kepada kita akan musibah. Sebab Allah nak suruh kita istighfar. Allah nak suruh kita ingat kepada dia. Allah nak suruh kita kembali bertaubat kepada dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam
baginda tidak kurang 100 kali sehari dalam riwayat beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjauhkan dengan kita. Allah tidak pernah jauh dengan kita. Kerana kita, bila kita rasa jauh, bukan sebab Allah Ta'ala, tapi sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Maka sebab itu kena banyakkan istighfar. Kalimah yang terbaik selepas daripada kalimah zikir la ilaha illallah adalah kalimah taubah, di mana dua kalimah ini adalah merupakan kalimah yang akan mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Orang itu bila dia mengucap, dia mati dalam kalangan orang yang mengetahui akan kalimah la ilaha illallah. Nabi kata dalam satu hadis, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dunia, siapa-siapa yang dia mati meninggal dunia, sama ada dia itu orang Melayu ke, orang Arab ke, orang Cina ke, orang India ke, orang Kadazan ke, orang Malaysia ke, orang Singapura ke, orang Indonesia ke, orang Brunei ke, orang Asia ke, orang putih ke, orang Arab ke, orang berkulit hitam ke, siapa sahaja, sebenarnya yang meninggal dunia, kalau dia itu ada kalimah la ilaha illallah, maka Nabi kata apa? Dakhalal jannah. Pasti dia akan masuk syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, kampung halaman kita adalah syurga. Kampung halaman kita adalah asal kita ni daripada syurga. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab sebahagian ulama mengatakan bahawa kita datang daripada apa? Datang daripada syurga dengan diambil datangnya Nabi Adam alaihissalam. Kita kan anak cucu cicit Nabi Adam. Kata ulama, kita ini ibni Adam, anak cucu cicit Nabi Adam. Bila anak cucu cicit Nabi Adam, makna dia kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali kepada asal kita, nenek moyang kita Nabi Adam. Maka tempat Nabi Adam dan juga Sayyidatina Hawa, moyang kita ni, nenek kita Hawa, datangnya daripada tulang rusuk Nabi Adam. Dan Nabi Adam datang daripada tanah, dan Nabi Adam ditempatkan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Sebab itu tempat kita adalah syurga sebenarnya. Hakikat fitrah manusia itu dinakkan kepada benda-benda, kepada tempat yang tenang. Hakikat fitrah manusia ini, mereka ini suka kepada kedamaian. Kita, hakikat hidup manusia, dia tak suka kepada pergaduhan. Sebab itu kalau kita bergaduh dengan pasangan kita, mesti hati kita tak tenang. Kalau kita buat salah dengan orang, kalau orang itu ada iman, maka dia mesti tak tenang. Sebab apa tak tenang? Sebab Allah sayang kepada dia. Sebab bila dia rasa tak tenang, dia akan cepat muhasabah diri dia. Dia akan cari, mana silap aku? Mana kurang aku? Kenapa hati aku tak tenang? Sedangkan fitrah aku adalah tenang. Fitrah manusia kepada ketenangan. Kenapa tak tenang? Mesti ada something wrong dalam hidup kita. Mesti kita ada buat silap dengan orang. Maka cepat-cepat dia pun muhasabah diri dia. Cepat-cepat dia pun bertaubat. Dia kembali kepada Allah. Subhanallah. Allah kata apa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat. Allah ingatkan kita. Ya, apabila kita ini hati kita tak tenang, maka kena kembali kepada Allah.
kembali kepada Allah itu makna dia kita kena menjaga apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tidakkah Allah perintahkan kepada kita untuk kita berbuat baik kepada sesama manusia? Tidakkah Allah perintahkan kepada kita untuk kita berbuat baik terhadap ahli keluarga kita? Tidakkah Allah perintahkan kita untuk kita berbuat baik kepada mak ayah kita? Orang, anak-anak yang ada ibu dan ayah, saat ketika mana dia melukakan hati ibu dan ayah dia, maka Allah akan campurkan rasa tidak senang dan tidak tenang dalam hati dia. Biarpun rumah dia besar, biarpun harta dia banyak, biarpun kenderaannya besar dan mewah, pasti dia tidak akan tenang. Sebab apa? Sebab dia sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya hati kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati kita gelisah, apabila hati kita nak marah, apabila hati kita keluh kesah, Allah kata something wrong, mesti ada masalah. Bila orang itu innal insana kana ajula, bila hati orang itu ada sifat keluh kesah. Sebab hati manusia ni, fitrah manusia adalah suci, bersih. Kita sebut dah tadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berasal daripada syurga. Nenek moyang kita Nabi Adam, Sayyidatina Hawa, Allah tempatkan mereka dalam syurga. Sebab itu kita kena cari bagaimana untuk kita nak pulang ke kampung halaman kita, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam keadaan bagaimana kita datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi dan mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sifat sahabat yang pertama adalah orang yang mana mereka itu yakin dengan janji Allah, dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab itu kita, bila kita yakin dengan janji Allah, kita tak risau pasal rezeki. Kita tak akan risau punya pasal soal duit. Sebab yang penting kita usaha. Kita buat kerja kita, Allah dia akan berikan kepada kita. Manusia ni merancang, tapi Allah yang memberikan. Kalaulah rezeki itu hak milik kita, walaupun dia berada di 7 lautan contohnya, berada di beribu-ribu juta batu, tapi kalau itu milik kita, Allah kata pasti dia akan datang kepada kita. Tapi kalau bukan rezeki kita, kita masukkan sesuatu hatta ke dalam mulut kita sekalipun, kalau bukan rezeki kita, pasti dia akan terluah kembali. Kalau bukan hak milik kita, maka kenapa kita nak bersungguh-sungguh, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala adil dalam memberikan rezekinya kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari rezeki, ada orang yang dia senang, rumahnya besar, kabir, wallah, Masya Allah, dia senang, pekerjaannya banyak duit ringgit, tapi kadang-kala itu dengan adil Allah Ta'ala, kadang-kala Allah tak bagi kepada dia rasa tenang. Tenang ini makna dia tidur pun tenang, mandi walaupun dalam keadaan mandi daripada air kolah, daripada air sungai, tapi rasa tenang, rasa fresh itu. Walaupun dia mandi dalam keadaan dalam tap mandi yang besar, rumah dia besar, tapi tak tenang. Sebab yang memberi ketenangan bukannya material, bukannya makhluk, tetapi yang memberi ketenangan, keyakinan adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat orang yang kaya, apabila kita lihat contoh ya, misalan yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita lihat orang pakai kenderaan yang besar, kenderaan yang mewah. Kadang-kadang kita lihat bagaimana tangan dia
kadang-kadang dia letakkan di atas kepala dia, menunjukkan rasa apa? Betapa beratnya tanggungjawab dia. Banyak benda yang dia nak kena lunaskan, banyak hutang-hutang yang dia nak kena bayarkan, banyak tanggungjawab dia. Sebab itu pepatah, kata-kata pepatah Melayu menyebut, bila kita ni besar periuk kita, maka besarlah kerak nasi kita. Sebab itu bila kita tengok, kalau periuk tu besar, maka kerak dia pun akan tebal. Orang itu bila banyak sangat harta dia, maka keinginan dia pun akan banyak. Sebab itu nafsu manusia tidak pernah cukup. Nabi SAW kata apa? Nafsu sifatnya tidak pernah cukup dan tidak pernah kenyang dan tidak pernah puas. 3 sifat nafsu. Nafsin la tashba'. Nabi ajarkan kepada kita doa untuk jauh daripada nafsu yang tak pernah cukup. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada hati yang tidak tenang. Nabi kata lagi, Ya Allah, wa min nafsin la tashba'. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tak pernah cukup, tak pernah kenyang, tak pernah puas. Nafsu yang sebegitu, Nabi ajarkan kepada kita untuk kita didik dia supaya cukup, supaya tenang. Bagaimana? Maka kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bahagia adalah orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Orang yang bahagia adalah orang yang cukup dengan apa yang ada. Kita kena bersyukur baru kita bahagia, bukan bahagia baru kita nak bersyukur. Sebagaimana ikhlas, kita kena berusaha mencari ikhlas, bukan ikhlas baru kita nak mencari. Kita kena dunia tempat untuk kita meninggal, akhiratlah tempat untuk kita tinggal. Untuk kita dihormati, kita kena menghormati, baru kita dihormati. Al-ilmu, benda yang baik, nur, cahaya, perkara-perkara yang baik, kita kena cari. Dia tidak akan datang sendiri. Bulat tidak datang bergolek, pipih tidak datang melayang. Maka dalam kehidupan kita, soal perkara yang kita nakkan, maka kena usaha. Dan apabila Allah bagi kepada kita, kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah sifat sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tengok mereka, masya-Allah, mereka solat, mereka masuk waktu, sebelum masuk lagi waktu sudah standby dalam saf. Bahkan ketika mana solat, tuan-tuan dan puan-puan, mereka tidak fikir tentang dunia. Mereka lemparkan dunia sejauh-jauh mungkin. Mereka dunia tidak letak di hati, tetapi di tangan sahaja. Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya, bahkan bila dia pulang daripada berniaga, dia sedekahkan semua harta dia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang benar-benar menjadi orang yang siddiqin, yang membenarkan apa yang Nabi sebut, apa yang Islam bagi tahu, apa yang Allah firman Al-Quran, sami'na wa ata'na. Mereka ni orang yang meletakkan kehidupan mereka itu kehidupan yang mana dituntut oleh Islam. Kalau mereka bila hak ataupun yang sepatutnya, bila mana datangnya hak Islam, bila datangnya perintah daripada Allah, mereka akan lemparkan kepentingan mereka sejauh yang mungkin. Itulah sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita dalam satu ayat antara yang saya petik daripada surah At-Taubah. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu.
yang awal-awal memeluk agama Islam. Minal muhajirin wal ansar. Mereka itu siapa? Orang yang berhijrah daripada bumi Mekah, Bakkah kepada bumi Yathrib, Madinah. Mereka yang berhijrah disebut sebagai muhajirin. Mereka itu penduduk Mekah, umat Islam yang awal-awal memeluk agama Islam, yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Mereka itu tidak ada yang munafik, bahkan kata ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi golongan yang kedua, wal ansar, mereka yang menerima golongan yang berhijrah, yang menyambut kedatangan sahabat-sahabat mereka, yakni daripada kaum muhajirin. Mereka itu yang awal-awal juga memeluk Islam di kalangan penduduk Madinah. Apa jadi kepada mereka ni? Kenapa Allah sebut mereka di dalam Al-Quran? Tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, sahabat yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang-orang yang mana Allah kata apa? Alladzina taba'uhum biihsan. Mereka yang mengikuti kebaikan. Al-ihsan membawa banyak makna. Di antara makna ihsan adalah berperi toleransi. Ihsan adalah mereka ini membawa keyakinan di mana Allah Subhanahu wa taala melihat mereka di mana-mana mereka berada. Walau apa pun mereka buat, walaupun apa yang mereka tempat mana yang mereka tuju, Allah melihat mereka. Mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka ini orang yang ada sifat ihsan. Sebab itu dalam hidup kita, kita kena didik diri kita dengan adanya ihsan. Kesian kat orang, nak bantu orang, nak tolong orang. Hatta bila kita sayang orang, macam kita sayang diri kita. Sebab itulah kata Nabi, orang itu bila dia beriman, tanda dia sayang orang macam dia sayang diri dia. Dia sayang orang lain, dia sayang Nabi, dia sayang jiran dia, dia sayang orang macam dia sayang diri dia. Bahkan dia kena letakkan Nabi lebih dalam hidup dia. Kena sayang Nabi lebih daripada sayang ibu, ayah, pasangan, anak-anak, pasangan dia, keluarga dia. Itulah tanda orang yang beriman. Ini psikologi. Apabila kita ini berkomunikasi, hidup berkomuniti, hidup berjiran, hidup bermasyarakat, hidup kita ada kelompok organisasi, maka beginilah kehidupan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin, pertamanya yakin dengan janji Allah. Bila yakin dengan janji Allah, sebagaimana sahabat ini, mereka mengikuti kebaikan ihsan. Alladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu. Maka yang mereka hendakkan dalam hidup mereka adalah apa? Adalah janji Allah, iaitu Allah nak beri kepada mereka keredaan. Apabila Allah redha kepada kita, itulah tujuan hidup kita. Allah bila sayang, Allah bila redha kepada kita, apa yang kita nak, Allah akan bagi kepada kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak dalam hidup kita, Allah redha, Allah bagi berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, mak ayah ni kalau dia sayang anak minta apa, dia akan bagi. Tapi syarat anak itu kena anak yang mendengar cakap, anak yang salih, anak yang tidak melawan cakap ibu dan ayah dia. Begitu juga kalau kita kiaskan, analogikan bagaimana Allah Ta'ala, Allah sayang kepada hamba yang taat mendengar cakap Allah, mendengar kalam, mendengar ayat Al-Quran, beramal, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Orang inilah yang Allah berikan kepada mereka radhiyallahu, title redha Allah terhadap mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, maka yang pertama itu yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat sahabat yang kedua itulah mereka ini salat ataupun ibadah ataupun tiang kepada agama, mereka ini khusyuk dan juga khudu'. Khusyuk ini dengan makna kata mereka fokus. Buat itu tidak berhajat. Mereka tidak memalingkan wajah. Mereka hanya tumpu pada satu-satu benda yang mereka buat, iaitu untuk mendapatkan keredaan daripada Allah dan untuk mendekatkan diri dan untuk memperbaiki diri mereka. Ini antara sifat sahabat. Sebab itu mereka bertanya kepada Nabi dengan soalan-soalan, Ya Rasulullah, bagaimana kami ni nak masuk syurga? Ya Rasulullah, macam mana kami ni nak masuk syurga, nak duduk sekali dengan Rasulullah? Macam mana ya Rasulullah amalan orang-orang yang syurga, orang-orang yang mendapat redha Allah? Apakah amalan yang Allah sayang, yang Allah redha, yang Allah suka? Ini soalan-soalan yang ditanya oleh sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka fokus. Ada seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan dia tanya kepada Nabi Rasulullah, apakah amalan yang Allah suka? Dan baginda menjawab, di antara amalan yang Allah suka adalah kamu berpuasa. Sahabat tu tuan-tuan dan puan-puan, dia berpuasa. Dan bila dia berhijrah, Nabi lama tak bertemu dengan dia. Kemudian satu masa tu dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, siapakah kamu? Dia kata, ya Rasulullah, takkah Tuan kenal saya? Dulu saya pernah bertanya kepada Tuan, nama saya sekian-sekian. Nabi kata, kenapa berubah tubuh badan kamu? Daripada dulu sekarang sudah jadi kurus. Dia kata, ya Rasulullah, tidakkah dulu saya pernah tanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang Allah suka? Maka di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala suka, kata baginda, adalah berpuasa. Maka sejak daripada itu ya Rasulullah, saya berpuasa. Rupanya dia tuan-tuan, dia berpuasa. Puasa setahun tuan-tuan, tak pernah tinggal, tiap-tiap hari puasa. Bahkan yang Nabi kata, puasa-puasa pada hari yang tertentu yang digalakkan. Nabi tidak mewajibkan puasa tiap-tiap hari, tapi dia puasa. Itulah sahabat tuan-tuan dan puan-puan. Mereka ini orang yang kita kata macam lurus, macam betul. Orang kata lurus bendul. Tapi tuan-tuan, sebenarnya mereka adalah orang yang fokus dalam apa yang mereka nakkan dalam hidup mereka. Mereka lurus, mereka betul, mereka kosongkan jiwa mereka untuk mereka tadah sebanyak mungkin ilmu daripada baginda Nabi. Sebab itu mereka tanya, mereka nakkan, mereka dahagakan ilmu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sahabat kelebihannya begitu. Sahabat kita lihat mereka begitu hebatnya. Kita kelebihan kita begini. Kita kelebihan kita ada pada Allah bagi kepada kita tak sama dengan orang lain. Qul faman ya'mal 'ala syakilati. Allah kata setiap daripada kamu kalian ada kelebihan masing-masing. Maka sebab itu tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka kita fokuskan dengan kelebihan-kelebihan yang kita ada pada hari ini, dengan kelebihan umat akhir zaman ini, dengan dia teknologi dia, dengan dia kekayaan dia, harta benda dia. Teknologi gunakan kepada kebaikan. Jangan kita komen-komen, jangan kita hina-hina orang, jangan kita rendah-rendahkan orang, jangan kita komen yang bukan-bukan. Kalau kita nak komen, fikir 100, 200, berpuluh-puluh kali fikir. Kalau kita mati nanti, komen kita masih tinggal di situ. Kalau kita tak boleh nak bercakap benda yang baik, Nabi kata apa? Awliyasmut, maka hendaklah kita diam. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2021 adalah merupakan tahun
Allah panjangkan lagi usia kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, maka dengan ini sama-sama kita perbaiki diri kita. Kita berbuat baik dengan Allah, bina hubungan lebih erat lagi kepada Allah, dengan Allah. Kemudian kita membina hubungan yang lebih baik dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Baik dengan Allah, baik dengan manusia. InsyaAllah kita akan mati, meninggal dunia, tinggalkan dunia ini yang sementara ini dengan apa? Dengan aman dan tenteram. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian seterusnya, di antara sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah mereka ini tidak lekang dengan majlis ilmu, duduk dengan Nabi, circle yang senantiasa diulang-ulang kali tentang ilmu, tentang hadis, tentang Al-Quran. Kemudian sahabat mereka juga tidak pernah lekang mereka dengan majlis-majlis zikir. Nah, dengan zikir berpuluh-puluh, beratus, beribu zikir yang mereka amalkan, sehingga kan mereka Allah angkat darjat mereka. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Inilah kunci utama mereka-mereka yang mendapat redha Allah Ta'ala di dunia lagi. Nabi kata Allah jamin mereka syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya, sahabat punya sifat, attitude, karakter mereka ini senantiasa behavior mereka, akhlak mereka ikramul muslimin, memuliakan orang Islam. Mereka senyum, mereka tolong, mereka tengok orang lain macam mereka tengok diri mereka. Mereka sayang orang lain macam mereka sayang diri mereka. Kita pernah lihat, kita pernah dengar, ya tuan-puan sekalian, satu kisah suatu mana perang, sahabat-sahabat ini perang, bila mana dalam keadaan mereka itu cedera, hampir mereka itu nyawa-nyawa ikan mereka, maknanya hampir-hampir nyawa mereka nak habis, sudah cedera parah. Lalu ada satu orang sahabat ni yang dia perlukan air. Apabila dia pegang air itu, maka dia nak minum. Dia tengok sahabat sebelah dia dalam keadaan yang sudah nazak, perlukan air, dia pun bagi. Yang sakit tadi ni, nazak tadi ni, dia tengok kawan dia pun sakit, dia bagi. Kalau dia nak minum, sehingga kan pusing. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kisah yang berlaku kepada sahabat yang sangat hebat. Hingga kan apabila air itu berpusing, passing, kita kata passing, sehingga kan bila passing patah balik kepada orang yang pertama tadi, sudah pun syahid. Kemudian yang kedua tadi sudah pun syahid, meninggal dunia. Masing-masing mereka itu telah kembali ke rahmatullah. Mereka kembali dalam keadaan mereka meletakkan kepentingan orang lain. Begitu ikram, mereka memuliakan orang daripada diri mereka. Allah, sebab itu Allah sayang sangat kepada mereka. Sebab itu kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan, maka kita kena ada satu sifat ikram, memuliakan. Apa memuliakan? Bila kita tengok saudara kita yang dihina, dibuka aib dia, bukan kita tambah lagi buka aib dia. Kita tengok saudara kita, sahabat kita, kisahlah artis ke, ustaz, selebriti ke, siapa ke, aib dia adalah sahabat, saudara kita, umat Islam. Kita kena tutup aib dia. Kita tutup aib dia, itu adalah satu kejayaan bagi kita. Dan ia dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan, Allah menutup aib dia. Apabila kita membuka aib dia, maka sudah ketahui oleh ramai orang. Sedang Allah itu Maha Pengampun. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita kena memuliakan. Apa makna ikram? Menutup keaiban saudara kita. Ingatlah bahawa kita pada hari ini nampak baik, nampak elok, nampak bagus,
nampak cantik di mata orang bukan kerana kita bagus, bukan kerana kita cantik, bukan kerana kita mulia, tetapi kerana Allah tutup keaiban kita. Itu sahaja. Bahkan dalam satu riwayat, kata ulama, kalau kita nampak akan dosa kita, maka kita tidak akan berani melangkah keluar daripada rumah kita. Betapa banyaknya dosa kita kalau kita nampak. Maka dengan sebab itu, kita kena menutup keaiban orang, kerana kita juga mempunyai keaiban yang mesti ditutup, dan kita nak orang pun tidak membuka aib kita. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi, dan mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat sahabat yang keempat. Yang kelima, sahabat ini mereka senantiasa tahsinun niyah. Ya, mereka senantiasa memperbaiki niat, memperbaharui niat. Niat kita ni tuan-tuan datang daripada Swiss. Yang mana ulama kata Swiss itu datang daripada hati. Hati ni nama dia qalbun, berbolak-balik. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita ni berbolak-balik. Yang memperbolak-balik hati-hati kita ni Allah yang muqallibal qulub. Sebab tu Nabi ajar kepada kita, ya muqallibal qulub, ya Allah, engkaulah yang memperbolak-balik hati-hati manusia. Tetapkanlah hati kami terus mentaati perintah. Hati kita ni bolak-balik. Sebab tu namanya qalbun iqlab, berbolak-balik. Sekejap suka, sekejap tak suka. Sekejap sayang, sekejap tak sayang. Sekejap marah, sekejap benci. Sekejap suka, sekejap gembira. Sekejap sabar, sekejap tak sabar. Itu hati manusia. Macam-macam Allah duga kita. Pegang tuan-tuan dada. Pegang. Kita tarik nafas dan kita tutup mata, muhasabah, tafakur sebentar. Kita sebut apa? Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ihdinas siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, Engkaulah yang memperbolak-balik hati-hati manusia. Tetapkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, berikanlah kesabaran kepada kami, berikanlah kepada kami kekuatan, berikanlah kepada kami kebaikan dalam setiap tindak tanduk yang kami lakukan. Ya Allah, minta pertolongan dengan Allah Ta'ala agar Allah memberikan kepada hati kita hati yang tidak berbolak-balik. Tapi tuan-tuan pun puan, hati manusia ni berbolak-balik. Sebab itu sifat dia muqallibal qulub. Tak tenang, kadang tenang. Sebab tu kita ini makhluk, sifatnya fragile, sangat berhajat dengan Allah. Sebab tu jangan kita pelik kenapa hati kita tak tenang. Yang peliknya bila hati orang itu tak tenang, tapi dia tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat sahabat. Mereka yang kelima ni tahsinun niyah, senantiasa memperbaiki niat. Niat mereka itu senantiasa perbaiki. Macam mana kita perbaiki niat? Setiap kali kita nak keluar rumah, maka kita kena apa? Kita kena memaafkan kesalahan orang lain, dan kita kena meminta maaf sebelum kita tidur. Itu sifat orang yang menjaga hati dia. Jangan buruk sangka dengan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, iyyakum waz-zanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhkan diri kamu daripada sifat-sifat buruk sangka terhadap manusia. Kita kena baik sangka dengan manusia. Bila kita baik sangka dengan Allah, kita baik sangka dengan manusia, Allah akan bagi apa yang kita sangka. Apa yang hamba dia sangka, Allah akan bagi kepada dia. Sebab itu Allah nak melihat sejauh mana kita
senantiasa kita tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa dan hati kita. Banyakkan bertasbih, banyakkan bertakbir, banyakkan kita bertahmid, banyakkan kita bertahlil la ilaha illallah, alhamdulillah ala kulli ni'mah, ala kulli ni'mah, alhamdulillah, Allahu akbar, ala kulli, setiap daripada apa? Daripada segala kebesaran Allah Ta'ala. Masya Allah, subhanallah. Biasakan sebutan-sebutan ini dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kena biasakan, betulkan yang biasa, yang tidak elok. Dan bila biasa itu elok, maka betulkan yang biasa, maka biasakan yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, yang terakhir sekali, sifat sahabat yang terakhir adalah dakwah dan tabligh. Dakwah, ajar. Ya, ajar. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia Anas ibn Malik duduk dengan Nabi 10 tahun. Nabi tidak pernah mempertikaikan apa yang Anas ibn Malik buat. Kenapa? Bila dikaji, kenapa Nabi tidak mengajar kepada Anas ibn Malik? Bukan Nabi tak mengajar, Nabi mengajar, tetapi Nabi tidak mengarah. Kita mengajar tapi kita tidak mengajak. Mengajak dengan mengajar berbeza. Mengajak dua-dua buat. Ayah, ibu dan anak itu buat, dan juga bersama-sama ma'iyah. Kalau mengajar, kita ajar terus dia buat. Dia saja buat, kita tak buat pun. Sebab itu kita kena sama-sama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi adalah contoh ikutan yang terbaik. Di mana Nabi buat, sahabat pun turut. Sebab itu kata orang putih, action speak. Kata hukama, kata motivator, action speak louder than words. Apa yang kita buat, perkataan dalam perbuatan itu lebih baik, lebih kuat daripada perkataan daripada mulut kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, qu anfusakum. Allah kata, jaga, pelihara, akhlaklah diri kamu dan ahli keluarga kamu akan ikut kamu. Hari ini kita kena contohkan akhlak Islam di dalam hidup kita melalui tindakan kita. Telah berkata seorang fighter Muslim, Khabib Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov ni dia kata apa? Dia kata today, hari ini, non-Muslim, they do not read the Al-Quran, they do not read the Al-Hadith, but they read us. Kata Khabib Nurmagomedov, hari ini orang bukan Islam, they do not read Al-Quran, mereka tidak membaca Quran. Orang bukan Islam, dia nak baca apa Quran? Orang Islam sendiri pun kadang-kadang tidak baca Quran. Mereka tidak baca hadis. Apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, orang bukan Islam pada hari ini, cara kita nak berdakwah kepada mereka, mereka melihat kita sebagai jiran mereka. Kita ada jiran orang bukan Islam, tunjukkan contoh yang baik. Mereka melihat kita, dan apabila kita menunjukkan contoh yang baik, sebenarnya kita sedang berdakwah kepada mereka tentang Islam. Dan apabila kita berdakwah melalui hal, dakwatul hal adalah merupakan dakwah yang paling hebat. Inilah yang dilakukan oleh baginda. Ketiga-tiga, dakwah bil hal, dakwah bil maqal, dakwah bin niyah. Jadi apabila kita menunjukkan contoh yang baik, maka diikuti oleh orang bukan Islam, Allah bagi hidayah kepada mereka. Nah, betapa banyaknya pahala kita. Man dalla 'alal khair kafa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, orang itu ikut kebaikan yang kita buat. Kita buat benda baik, maka orang pun follow. Kita share yang baik, orang pun ikut contohnya, maka kafa'ili, kita pun akan dapat sama pahala sebagaimana orang itu buat. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Allah sayang kepada kita.
Allah sayang kepada tuan-tuan dan perempuan, maka kongsikan apa yang kita dapat buat kebaikan. Kongsikan kuliah ilmu, kongsikan masyarakat ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Anjuran surau yang menganjurkan kepada kita kuliah-kuliah. Maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita agar dapat kembali ke masjid surau, agar dapat dikurangkan dan dihapuskan penyakit wabak COVID-19 ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kekuatan umat Islam untuk kita beramai-ramai datang ke masjid lepas ini apabila SOP sudah dibenarkan. Jaga diri, jaga kita, Allah jaga kita. InsyaAllah, jaga Allah, Allah jaga kita. Ihfadillah yahfadka. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Kalau ada sumur di dalam, boleh saya menumpang mandi. Ada umur yang panjang, insya-Allah jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.